Jangan ambil risiko, tiada bukti Omicron perkuat imuniti tubuh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Orang ramai dinasihatkan tidak mengambil risiko dijangkiti COVID-19 dan menjadikan ia sebagai sebab untuk mendapatkan dos penggalak. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin menjelaskan setakat ini tiada bukti menunjukkan jangkitan varian Omicron mampu membina imuniti. Sebaliknya, ia boleh memberi kesan serius kepada pesakit. It doesn't matter dia nak kira varian apa, Omicron ke, Delta ke, Alpha ke, Beta. Jangan sengaja nak dapat COVID. Sebab yang pertama, kita tak tahu kesan COVID itu kepada orang yang telah dapat COVID, sama ada dia vaccinated ataupun tidak. Ya. Yang kedua, kita tak tahu kesan long COVID. Hari ini mungkin kita kata Omicron ni lebih mild daripada Delta. So why not kita semua dijangkiti dengan Omicron. Kita dapat immunity kelompok dan sebagainya. Tak terbukti lagi. Setakat 4 petang tadi, seramai 4,500 penerima telah menerima suntikan dos penggalak pada hari kedua pembukaan semula pusat pemberian vaksin PPV integrasi di Axiata Arena Bukit Jalil. Ia antara 4 lokasi vaksinasi yang dibuka semula bagi meningkatkan kapasiti pemberian dos penggalak berikutan penyebaran varian baru yang membimbangkan. Tinjauan mendapati rata-rata masyarakat menyedari akan kepentingan dalam mendapatkan dos penggalak. Buat masa ini, pada satu masa kita sasarkan kapasiti sebanyak 4,000 orang bagi setiap HCO. Kita ada 2 HCO, jadi kita punya kapasiti adalah sebanyak 8,000 orang. Tetapi jumlah ini mungkin akan ditingkatkan bergantung kepada situasi dan juga kapasiti yang kita mampu untuk buat. Buat masa ini, polisi kita adalah memberikan vaksinasi kepada yang hanya mempunyai janji temu sahaja. Tiada walk-in dibenarkanlah buat masa ini. We all know the best solution for everything is to get the booster dose so we can protect ourselves and other people. So that's the main reason. I just lost my father because he was unvaccinated. So I don't want that to happen. That was a great lesson for me. Seramai 81 petugas pelbagai agensi membantu melancarkan proses vaksinasi. Tapi bila saya datang sini, saya pun tanya tentang staff tentang macam booster. Mereka pun rela bagi saya untuk ambil gambar, untuk apa-apa. Semua pun tak macam, like everything is sangat jelas. Okay, saya rasa sangat smooth lah. The whole process is very fast and efficient. Daripada awal sampai ke akhir memang sangat lancar. So tak ada menunggu lama lah. So saya rasa sistem sekarang semakin better lah. Orang ramai disaran sentiasa menyemak janji temu pemberian dos penggalak melalui aplikasi MySejahtera. Turut lancar operasi PPV di Pusat Dagangan Dunia WTC, urusan mendapatkan vaksin dipermudah dengan penggunaan borang persetujuan menerima vaksin secara dalam talian e-consent. So, sebelum ni, kalau masuk dekat PPV akan melalui proses macam pendaftaran, lepas tu terus masuk dekat hall ACO, and di mana akan diberi satu manual consent form, hard copy, okay? So apa yang telah dibuat, sebab this is the dos pengalak dah, so ramai dah familiar kan, it's not something new macam, so dia akan dapat dia punya notifikasi dekat dia punya MySejahtera aplikasi, so dia boleh baca tu, buat pengakuan semua tu, dia akan tanda semua siap-siap kat rumah, and then supaya bila datang sini tu akan lagi cepat lah, so dia akan. Para penerima vaksin turut berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan. Kat sini sangat selesa dan senang lah, lancar daripada mula sampai habis, semua senang.
cepat-cepatlah ambil booster sebab ini untuk kita diri kita juga dan untuk keluarga juga. Kesihatan kita, kesihatan keluarga kita. Untuk prosedur hari ini amat lancar. So nak comparekan dengan yang pertama tu, yang kali ni lagi lancar lah. So secara SOP dia ada tunjuk botol tu. So 5 ml and then lepas injek pun dah akan tunjuk botol tu dah kosong lah. Lepas tu dia ada tanya kesihatan waktu masa nak masuk pun kita ada declare untuk kita punya kesihatan lah. Teratur lah. Selain akses khusus untuk orang kurang upaya dan warga emas, bilik perubatan khas untuk sebarang kes kecemasan turut disediakan untuk kemudahan ramai. Kes baru COVID-19 terus menunjukkan penurunan dengan 3,010 kes direkodkan hari ini berbanding 3,074 kes semalam. Ia menjadikan kes kumulatif sebanyak 2,808,347 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu 2,747 kes adalah penularan tempatan, manakala 263 kes pula adalah kes import. Kes yang dilaporkan hari ini membabitkan 99% atau 2,982 pesakit kategori 1 dan 2. Bakinya 0.9% atau 28 pesakit adalah kategori 3, 4 dan 5. Sebanyak 182 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi, manakala 83 kes pula memerlukan bantuan pernafasan. 7 kluster baru turut dikesan sekaligus menjadikan jumlah terkini sebanyak 6,212 kluster dengan 176 kluster masih aktif. 2,584 kes sembuh direkodkan hari ini. Dalam perkembangan berbeza, KARI memaklumkan penularan jangkitan HIV lebih tinggi menerusi hubungan seksual berbanding penyalahgunaan dadah. Ia dikesan menerusi 95% peningkatan jangkitan melalui hubungan intim termasuk homoseksual dan transgender. Jika dulu jangkitan HIV di kalangan mereka yang menyuntik dadah sudah lebih daripada 80%, melalui program model KK dan juga langkah-langkah lain kita dapat menurunkan kepada 1%. Sekarang ini kita nak melihat kepada jangkitan HIV melalui jangkitan seksual. Ya, ini sekarang ini menyumbang yang paling banyaklah jangkitan HIV sekarang ini. Terutamanya di kalangan MSM, men having sex with men, dan juga TG, transgender. Kementerian Kesihatan menyasarkan tahun 2030 bagi mengakhiri penyakit AIDS di negara ini. Setelah ditutup hampir 2 tahun berikutan PKP akibat COVID-19, Pasar Pagi atau Nat Pokok Getah di Kampung Kubang, Arau kembali beroperasi hari ini. Ia menempatkan 235 peniaga. Exco Penjaja dan Peniaga Kecil, Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Perlis Azizan Sulaiman mengingatkan semua pihak agar patuh SOP ditetapkan bagi mencegah penularan COVID-19 lebih-lebih lagi ketika kes Omicron semakin meningkat dalam negara. Nat Pokok Getah yang beroperasi setiap Ahad menawarkan pelbagai pilihan barangan pada harga berpatutan. Antaranya makanan, peralatan dapur, tekstil dan pakaian. Ia menjadikannya pasar pagi tumpuan pengunjung setempat dan luar kawasan itu. Sebanyak RM2 juta akan diperuntuk daripada dana tabung wakaf air bagi menyelesaikan masalah air seluruh negara tahun ini. Menteri Alam Sekitar dan Air KASA Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata sebanyak RM1 juta telah dibelanjakan bagi menyediakan 32 wakaf air seluruh negara setakat ini. Daripada inisiatif tersebut, sebanyak 20 telaga tiup telah mula beroperasi dan 12 lagi sudah diserahkan kepada jawatankuasa dan wakil penduduk. Terkumpul lebih pada 3 juta sekarang dan saya telah mesyuarat jawatankuasa bersama dengan Datuk Rok. Kita telah pun memutuskan bahawa untuk tahun ini kita akan belanja lebih kurang RM2 juta untuk kita laksanakan projek-projek wakaf air yang melibatkan yang hingga setakat ni yang kita buat ni selain pada Pahang, kita Kedah baru ni, di Kelantan, yang juga di Sarawak kita ada satu projek yang baru siap dan tahun ni kita dapat permintaan daripada Sabah dan Sarawak. Kawasan-kawasan perkampungan orang asli, kita akan beri perhatian pada semua, termasuk yang bukan kawasan Islam.
Beliau berkata demikian selepas melawat tapak projek wakaf air di Felda Sungai Retang di Jerantut, Pahang. Projek yang menelan kos RM248,175 itu akan memberi manfaat kepada 139 keluarga melibatkan seramai 615 orang penduduk. Tabung wakaf air yang dilancarkan pada 17 Disember 2020 merupakan inisiatif KASA melalui kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia YWM bertujuan menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi projek-projek perkhidmatan air secara mudah, cepat dan mampan melalui wakaf. Sebarang sumbangan boleh disalurkan menerusi sistem wakaf tunai yang boleh dicapai melalui laman web www.ywm.gov.my Palang Wakaf Air. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, reka dan berwibawa. Bertemu kembali. Menjelang Thaipusam Selasa ini, Kuil Sri Subramania Swami Batu Cave yang menjadi lokasi tumpuan utama perayaan mula dipenuhi penganut Hindu. Keadaan bagaimanapun adalah terkawal dengan prosedur standard SOP dipatuhi. Tinjauan mendapati ramai hadir bagi menunaikan nazar dan sembahyang. Selain penganut Hindu, kuil terbabit turut dikunjungi individu pelbagai latar belakang. Pegawai Informasi Pejabat Batu Cave, K. Tamil Vani berkata pihaknya menerima kehadiran pengunjung seawal tengah malam semalam. Berbeza dengan sebelum ini, hanya beberapa gerai menjual bunga untuk pecara sembahyang dan gerai makanan dibuka di pekarangan kuil. Bagi memastikan SOP dipatuhi, hanya 500 orang dibenar masuk kawasan kuil pada satu-satu masa. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunadi Muhammad memaklumkan 1,500 anggota polis ditugas memantau keadaan. Penugasan turut disertai bomba, kaki tangan Majlis Daerah Selayang dan Kementerian Kesihatan. Dalam usaha menyelesaikan masalah hartanah tidak terjual, Syarikat Hartanah dan Pengurusan Aset MPV Realty Malaysia Senin Berhad telah memulakan sebuah program dinamakan ABS MPV Realty. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, David Heu Chi Seng, program tersebut bertujuan menarik lebih ramai pelabur asing untuk melabur dalam pelaburan hartanah di Malaysia. Bagi tujuan tersebut, sebuah memorandum persefahaman telah ditandatangani syarikat dengan RKG Closer Trust Limited yang bertindak sebagai pemegang amanah membantu proses pelaburan. Assets, a lot of unsold here, and then we need some foreign funds. Okay, we are a bridge, we are like a link to all these funds to come back to Malaysia. Yeah. On valuation wise, we are on a very attractive value right now. I would say it's time to look at it. And again, our target, our aim is to bring in funds for the country. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara. Sebagai permulaan, pihaknya menyasarkan untuk menarik pelabur dalam aset berbentuk kediaman servis di sekitar Lembah Kelang. Berdasarkan laporan status pasaran harta tanah oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC), terdapat 30,290 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai RM19.7 bilion bagi suku ketiga tahun 2021. 23,277 permohonan diterima bagi pembiayaan pemulihan perniagaan di bawah skim pembiayaan informal dan mikro SPIM Tekun Nasional. Daripada jumlah itu, 3,986 permohonan telah diluluskan melibatkan 33.3 juta ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata 200 juta ringgit diperuntukkan di bawah SPIM. 30 juta ringgit daripadanya dikhususkan untuk usahawan terkesan banjir. Dia punya piagam yang tekun ambil ialah di antara 1 hingga 7 hari. 1 hingga 7 hari ini melibatkan 3,807 orang, iaitu 95% kita luluskan dalam tempoh 1 minggu. Yang bakinya
Lebih kurang 4.6% lagi. Itu di antara 8 hingga 8 hari hingga ke 14 hari. Itu mungkin ada perkara-perkara yang maklumat yang mungkin tertinggal. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan cek pembiayaan tekun kepada 21 orang usahawan di Shah Alam, Selangor. Kerja-kerja pembesaran dermaga Pelabuhan Kuantan bagi Fasa 2 akan dilaksanakan Konsortium Pelabuhan Kuantan KPC dan Lembaga Pelabuhan Kuantan LPK dalam usaha menampung permintaan pengendalian kargo yang kian meningkat. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, pembesaran seluas 1 km itu dijangka mampu melonjakkan penambahan 20 juta metrik tan kapasiti pengendalian kargo bagi tempoh setahun. Tambahnya, setakat ini kapasiti maksimum pengendalian kargo Pelabuhan Kuantan adalah 50 juta metrik tan. Pembesaran pelabuhan ini juga perlu berikutan usaha yang sedang dijalankan kerajaan negeri bagi menarik pelaburan asing ke kawasan Malaysia-China Kuantan Industrial Park MCKIP Gebeng. Sebab pelaburan-pelaburan yang kita nak tarik masuk ni, dia akan mengundang banyak keperluan dan permintaan untuk import ekspor bahan mentah dan juga barang siap. Jadi sebab itulah kita kena buat persediaan pada waktu ini, dan sekiranya semua dijadi, maka itu adalah pembangunan fasa kedua daripada dermaga yang sedia ada, yang New Deep Water Terminal ni akan lanjutkan 1 km. Itu sebagai fasa kedua. Katanya kerja-kerja pembesaran pelabuhan ini akan dimulakan sebaik kerajaan Pahang memuktamadkan perjanjian pelaburan dengan syarikat dari luar negara. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Pelabuhan Kuantan dan melancarkan polisi hijau Pelabuhan Kuantan 2022-2030 di Gebeng, Kuantan. Pengendalian kargo Pelabuhan Kuantan merekodkan sehingga 27.3 juta metrik tan kargo pada tahun 2020, meningkat sebanyak 4.5% daripada tahun sebelumnya. Akibat wabak COVID-19, penurunan sebanyak 16.2% dicatatkan pada tahun 2021 apabila hanya 22.9 juta tan metrik kargo direkodkan. 38.5 juta ringgit diluluskan setakat 9 Januari lalu bagi membina dan membaik pulih rumah yang rosak akibat banjir di 8 negeri. Inisiatif dilaksanakan menerusi inisiatif Rumah Keluarga Malaysia. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid menyatakan projek baik pulih membabitkan 1,879 kediaman manakala pembinaan unit baru membabitkan 165 rumah. Kerja-kerja baik pulih rumah dijangka mengambil masa antara 20 hari hingga sebulan manakala bina rumah baru antara 4 hingga 6 bulan. Semua ni kerja-kerja pembaikan ataupun kerja-kerja membina baru kita terus laksanakan. Minggu ni mulai besok insya-Allah kita akan bagi lagi indem ataupun surat tawaran kepada kontraktor-kontraktor di tempat-tempat yang dah ready. Data dah ada, rumah mana nak repair, berapa rumah kita akan bagi. Secara keseluruhan, kementerian memperuntuk 50 juta ringgit menerusi inisiatif tersebut. 50 juta ringgit lagi disalur untuk baik pulih jalan hubungan desa yang rosak akibat banjir. Jumlah sama turut disediakan untuk baik pulih ameniti sosial seperti surau dan masjid. Berdepan kerugian di samping kesukaran membersihkan kawasan rumah selepas dinaiki air bercampur lumpur. Itu antara keluhan penduduk di Kampung Sri Kelebang Tambahan 2, Ipoh, susulan masalah banjir kilat yang dihadapi setiap kali hujan. Bagi Rafi Hassan, 70 tahun, kerja-kerja pembersihan bertambah sukar apabila kebanyakan penduduk di situ merupakan warga emas. Memang orang kata sebab macam inilah. Ada sini pun semua warga emas. Tak ada anak muda dah. Anak muda semua merantau kan. Warga emas yang tinggal. Ada warga emas yang tinggal tahu je lah. Masing-masing lagi sakit lututnya, sakit pinggangnya, ada yang lumpuh. Nak kelolakan macam mana kan. Jadi macam mana berharap? Memang. Memang kalau boleh nak longkang yang besar. Sekarang dah banyak kali. Setiap kali hujan lebat pasti ada banjir. Sebab kali yang terbaru pun lah. Saya pun dah keluarkan kereta takut terperangkap.
jalan depan ni semua lumpur. Kalau air je tak ada masalah, dia ikut lumpur sekali. Harapan saya lah, kalau boleh tu longkang ni kena buat lain. Itu harapan saya, buat lain longkang tu bagi tinggi sikit. Lepas tu ada orang yang korek longkang tu bagi bersih kan. Sebab sebelum ni saya masa muda dulu saya korek. Sekarang dah tua tak larat dah. Boleh tengok je lah. Menteri Besar Perak Dato' Sri Syahrani Mohamad memaklumkan beberapa alternatif akan dikenal pasti bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita dimaklumkan tadi ialah kerana kita keperluan untuk melihat punca air keluar longkang, dan katanya tadi ada pengalaman di tempat lain di mana kita menggunakan pam untuk mengeluarkan air daripada kawasan ini. Kita akan lihat sebab dia ada beberapa pilihan alternatif oleh Jabatan Teknikal yang berkaitan. Cuma kerajaan negeri kita memberi perhatian kepada masalah ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau kawasan dalam rangka program Menteri Besar Perak bersama rakyat mesra di Ipoh. Dalam perkembangan berbeza, penubuhan jawatankuasa khas bagi menentukan status kesemua rumah ibadat di Perak yang terletak di kawasan Gua akan turut membabitkan wakil daripada parti politik. Menteri Besar Dato' Sri Syahrani Mohamad berkata pembabitan tersebut bagi mengelakkan isu berkaitannya dipolitikkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Tambah beliau, ia juga bagi memastikan penyelesaian segera dapat dilaksanakan. Akan ada wakil daripada kerajaan, akan ada wakil daripada pembangkang. Saya nak mengelakkan daripada ianya dipolitisize. Ini bukan isu politik. Tak apalah, kita panggil lah. Kita panggil MCA, kita panggil MIC, kita panggil DAP, kita panggil PKR. Duduk situ. Dan kita panggil Jabatan Teknikal, panggil pengusaha-pengusaha, duduk, kita bincang. Kerana kita perlu mencari penyelesaian segera. Kepada saya, isu keselamatan adalah keutamaan saya. Rabu lalu beliau memaklumkan satu jawatankuasa khas akan ditubuh bagi meneliti isu rumah ibadat yang dibangunkan di dalam kawasan Gua Batu Kapur sekitar daerah Kinta. Kelab Pesara Kerajaan Satu Malaysia, Kupe Mas, mohon status kenaikan tahunan pencen 2% dikekalkan. Badan Bukan Kerajaan NGO itu juga berharap hura-hura menghentikan kenaikan tersebut dikaji serta dipertimbangkan semula demi kebajikan pesara awam di seluruh negara. Presidennya Dato' Omar Osman turut mengajukan pertemuan di meja perundingan bersama pihak kerajaan bagi mendapatkan pertimbangan sewajarnya berhubung isu berkenaan. Bantuan khas kewangan penjawat awam untuk pesara skim kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM350 juga ditagih bagi meringankan beban kos sara hidup. Dato' Omar menjelaskan Majlis Tertinggi Kupe Mas mendapati terdapat keperluan untuk mempertimbang bantuan khas kepada kumpulan pesara dalam kategori itu, khususnya dalam situasi ketidakstabilan ekonomi mutakhir ini. Itu ada juga pesara yang di bawah KWSP, termasuklah ini badan asingan 6 agensi kan, yang mana hari ini kita nampak Persatuan Tentera memanglah membayar kepada ahli mereka. Ini yang amat bagus, dan kita harap kerajaan dapat memberi kepada kumpulan KWSP ini sebanyak 300 sebagaimana dapat oleh pesara yang lain. Itu harapan kita kan, kerana mereka sering ini menanggung beban, dah tak ada pencen, kemudian wang refsi dah habis, tetapi tak dapat sikit bantuan pada kerajaan RM350 ni. Pihaknya juga berharap tiada lagi kerenahan birokrasi dalam urusan perkhidmatan rawatan dan perubatan bagi golongan pesara awam. Ini mengambil kira tahap kemampuan pesara dalam aspek kesihatan dan kecerdasan fizikal. Ada juga bagi tahu tentang kadang nak mengganti ini benda-benda kaki palsu ke apa ke, masih benda ni kena advance dulu, kena bayar sendiri. Ini perkara ni dapat dikaji semula, dapat dipertimbangkan di bawah Kementerian Kesihatan kan, supaya perkara ni pesara-pesara ini akan tidak menjadi mangsa lah dalam keadaan sekarang ini. Kita masih lagi mengharapkan supaya apa saja bentukan pemberi perubatan ini hendaklah dipertimbangkan. Dato' Omar ditemui ketika mempengerusikan mesyuarat mengenai isu kenaikan tahunan 2% dan isu semasa penjawat awam di Wisma Pahlawan, Kuala Lumpur.
Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Badminton terbuka India, impian pasangan bergu campuran negara Chen Tangji Pek Yen Wei untuk merangkul gelaran pertama tahun ini tidak kesampaian. Perjalanan cemerlang yang dipamerkan mereka di kejohanan itu akhirnya disekat gandingan Singapura Terry Hiyong Kai dan Tan Wei Han dalam aksi final siang tadi. Pada aksi set pertama, Tang Ji Yen Wei berjaya memberi tentangan di awal permainan, namun corak permainan yang lebih efektif pihak lawan menyaksikan mereka tumpas 15-21. Set kedua juga menyaksikan pasangan Singapura itu berjaya menyerap kebangkitan Malaysia. Biarpun berjaya mengejar selepas ketinggalan 9-15 pada satu ketika, namun Terry dan Wei Han nyata sukar untuk diatasi, lalu menang 21-18 dalam tempoh 40 minit keseluruhan perlawanan. Skuad bola sepak Melaka United MUFC akan dirombak semula dengan fokus menambah baik prestasi dan momentum pemain serta jurulatih. Ketua Pegawai Eksekutif MUFC, Datuk Justin Lim berkata barisan penuh skuad Sang Kancil akan diketahui sebelum Tahun Baharu Cina. We are in the midst of preparing a function to reveal our new lineup, and also, I know a lot of people have been asking me what about the head coach. We will reveal them when the time comes. We probably sometime next week. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Aikro mengulas lanjut pihaknya kini sedang melakukan penilaian prestasi kepada semua pemain sementara menunggu kehadiran pemain import baru skuad itu. Beliau yakin MUFC mampu mencapai sasaran berada di tangga terbaik Liga musim 2022. Pelumba muda negara Putera Adam Halim Muazzam menepati ramalan apabila muncul juara keseluruhan kategori senior kejuaraan karting Malaysia 2021 di Lita Go-Kart Sepang. Putera Adam merangkul gelaran itu selepas mengumpul 522 mata. Pada perlumbaan syarikat ke-7, Putera Adam yang mewakili pasukan AS Racing dan bermula dari petak pertama berjaya menewaskan 15 pelumba lain dengan catatan masa 16 minit 22 saat. The biggest challenge, I think, was trying to maintain consistent. And through every race, we know we had the speed, but it was just a matter of not making mistake and just being consistent in every single race. Putera Adam sebelum ini pernah mencipta sejarah menjadi pemandu go-kart pertama negara, menaiki podium 2 kali berturut-turut di kejohanan WSK Supermaster Series di Itali pada tahun 2017. Karting Malaysia 2021, anjuran Persatuan Sukan Bermotor Malaysia MAM melibatkan 7 pusingan. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan salam hormat.